Hai, Assalamualaikum. Saya Zul daripada Komponik dan DIY Malaysia. Hari ini kita nak test sebuah solar charge controller yang agak murah. Okay. Kalau kita nak bandingkan antara charge controller yang ni dengan yang ni harga dia di bawah RM50 dan yang di bawah ni harganya dekat RM200. Dan hari ini kita nak test sama ada solar charge controller yang murah ni adakah disanding dengan solar charge controller yang mahal ni. Yang ni EP Ever dan yang ni memang langsung tak ada brand. Kalau tengok pada kotak dia pun dia cuma ada solar charge controller. Itu saja. Dan kalau ikutkan dia punya charging rate, yang ni 30A dan yang baru ni pun 30A juga. Tapi kedua-duanya adalah PWM solar charge controller. Dan disebabkan oleh perbezaan harga yang amat ketara, okay, 50 dengan RM200 boleh dapat 4 yang ni. Jadi saya rasa tak rugi kalau kita mencuba, mana tahu yang ni lebih berbaloi. Dan setakat ni pun berdasarkan spek yang ada pada solar charge controller yang murah ni pun saya dah nampak sedikit perbezaan. Saya dah nampak kelebihan yang murah ni, sebab untuk yang murah ni dia boleh support bateri lithium ion dan juga bateri lithium ion phosphate. Yang di bawah ni walaupun harganya lebih mahal tapi tak boleh charge bateri lithium ion dan juga bateri lithium ion phosphate. Kat situ kita dah nampak satu kelebihan charge controller yang murah ni. Tapi secara logiknya mesti akan ada sedikit perbezaan lah dari segi performance ataupun functionality yang ada antara yang mahal dan yang murah ni. Tapi kita tengok nanti adakah functionality tu sesuai dengan kita punya keperluan. Kadang kalau keperluan kita boleh sesuaikan dengan yang murah, so kita cuma perlu beli yang murah, tak payah nak beli yang mahal. Dan tapi untuk kita tahu apa kekurangan dan kelebihan, memang kita kena pasang dan kita kena test dulu, barulah kita boleh tahu yang mana sesuai dengan kita, sama ada kita nak beli yang mahal ataupun kita nak beli yang murah. Tapi mungkin yang murah ni sesuai kalau macam kita baru nak mula, baru sebagai beginner, baru nak mula menceburi dalam sistem kuasa solar ni, kita boleh cuba dengan yang murah dulu. Kemudian barulah selama kelamaan barulah kita step up, kita beli yang lebih mahal dengan functionality yang lebih. Tapi hari ni sama ada sempat atau tak kita nak test, saya pun tak pasti sebab hari ni seharian hujan daripada pagi. Sekarang pun dah tengah hari pun masih lagi hujan. Tapi tak apa, kita cuba pasangkan dulu. Sebab testing ni pun mungkin akan ambil masa dalam 2-3 hari. Baru kita akan dapat keputusan, kita akan boleh tentukan sama ada okey ataupun tak kita punya solar charge controller yang murah ni. Jadi untuk test ni kita akan keluarkan solar charge controller yang sedia ada ni. Kita akan tukarkan dengan solar charge controller yang murah ni. So saya akan matikan dulu input daripada solar panel, inverter dan juga sambungan kepada bateri. Dan hari tu masa saya set up sistem ni, ramai yang komen yang tanya kenapa terlalu banyak breaker, lepas tu ada fuse lagi. Okey, tujuan saya pasang banyak breaker ni adalah untuk tujuan kita test. Contoh macam sekarang ni kita nak test solar charge controller, kita boleh matikan input daripada solar panel, kita boleh matikan input pada bateri dan juga sambungan ke inverter. Jadi lebih mudah untuk kita test. Dan macam saya beritahu dalam video sebelum ni, apa yang tuan-tuan nampak ni kita panggil sebagai learning board. Dan tujuan saya buat learning board ni adalah tempat untuk saya share dengan tuan-tuan semua macam mana cara-cara untuk kita buat sistem kuasa solar. Jadi sebab tu saya perlu letakkan banyak breaker ni supaya mudah untuk kita test. Sebab kita akan ada banyak test, kita akan test solar panel, kita akan test solar charge controller dan macam-macam lagi, dan termasuklah inverter. Dan ada juga yang tanya kalau hujan macam mana, sebab benda ni memang saya tak biarkan dia bawah hujan. Bila hujan ataupun selepas habis tutorial, saya akan surung benda sebab dia ada roda, saya akan letak di bawah bumbung. Okey, kabel semua dah buka, sekarang kita akan keluarkan solar charge controller ni. Okey, dah jumpa masalah yang pertama. Tadi masa saya ketatkan skru ni, saya pusing terlalu kuat. Yang ni dah patah sebab plastik ni memang lembut je. So yang ni kena hati-hatilah. Untuk sambungan sama juga dengan sistem sebelum ni, kita akan sambungkan dulu kepada bateri. Dan kabel saya gunakan kabel yang sedia ada, kabel 10 gauge. Kita akan sambungkan pada terminal bateri. Dan lagi satu, kalau kita nak pilih solar charge controller ni, kita kena pastikan input terminal ni boleh support saiz kabel yang sesuai. Sebagai contoh, ini solar charge controller 30A. Jadi kena pastikan kabel 10 gauge boleh masuk dekat terminal ni. Sebab kabel ni maksimum 30A dan solar charge controller kita adalah 30A. Okey, solar charge controller dah sambungkan kepada fuse block dan fuse block dah sambung kepada bateri. Jadi kita akan upkan breaker. Okey, charge controller dah hidup, nampaknya okey. Pertama sekali apa yang kita kena buat, kita kena pilih jenis bateri. Okey. Macam saya cakap tadi, untuk charge controller ni dia boleh support bateri lithium ion ataupun lithium ion phosphate dan juga bateri SLA. Jadi kita kena pilih untuk bateri SLA ataupun AGM ni, kita kena select pada B1. Okey,
Kita tekan lama-lama sampai dia blinking. Kemudian kita scroll, kita cari B1. Ini kita tekan lagi sekali. Okey, sekarang dah pilih pada B1 untuk battery lead acid dan juga AGM. Sebab berdasarkan manual ni, B1 untuk battery lead acid, kemudian B2 untuk bateri lithium ion, B3 untuk bateri lithium ion phosphate. Dan untuk bateri lead acid ni kita boleh pilih sama ada sistem 12 volt ataupun sistem 24 volt. Tapi untuk bateri lithium ion dan juga bateri lithium ion phosphate cuma sistem 12 volt saja. Berdasarkan manual ni, walaupun solar charge controller ni memang murah, tapi banyak function yang ada. Sebagai contoh, kita boleh ada buat selection untuk bateri apa yang kita guna, kita boleh pilih. Kemudian kita boleh set timer untuk load. Dia ada work mode. Kemudian kita boleh set float voltage, discharge reconnect dan juga discharge stop. Okay. Not bad lah walaupun untuk solar charge controller yang murah macam ni, tapi function dia memang banyak. Jadi saya rasa memang berbaloi lah untuk kita cuba. Okay, cuaca pun masih mendung, hujan pun renyai-renyai lagi. Tapi tak apalah, kita sambungkan dulu. Kita sambungkan untuk solar input solar panel. Kemudian kabel negatif. Lagi satu, kalau solar charge controller ni boleh berfungsi dengan baik seperti yang diiklankan dalam spec sheet, jadi kita boleh gunakan solar charge controller ni untuk projek portable solar power bank. Masa saya buat portable solar power bank ni, saya cuma gunakan bateri SLA ataupun single acid battery. Jadi kalau kita dah gunakan solar charge controller yang baru ni, yang murah tu, kita boleh upgrade kita punya portable solar power bank ni untuk gunakan bateri lithium ion phosphate. Okey, masalah dengan bateri SLA ataupun single acid battery ni, yang pertama adalah dari segi DOD ataupun deep of discharge. Kita cuma boleh guna 50% pada kapasiti bateri ni. Sebagai contoh, kalau bateri ni 7 mAh, kita cuma boleh guna 3.5 mAh ataupun 50% daripada kapasiti bateri. Yang kedua adalah dari segi berat. Kalau untuk satu bateri 12 volt 7.2 mAh ni, berat dia dekat 2 kg. Jadi kalau kita gunakan bateri lithium ion phosphate, mungkin berat tu kita boleh kurangkan separuh ataupun 1/3 daripada berat bateri ni. Sebab kalau kita nak design sesuatu yang portable, mungkin kita nak bawa pergi camping ataupun sebagainya, jadi kita kena design kita punya portable power system tu lebih ringan, lebih mudah untuk kita bawa dan tak membebankan. Macam sekarang ni, satu biji bateri 2 kilo. Sebelum ni saya gunakan 2 biji bateri, dah jadi 4 kilo untuk bateri saja. Dan ketiga adalah jumlah yang kita boleh dapat ataupun yang kita boleh guna selepas ni, selepas kita upgrade kepada bateri lithium ion phosphate. Sebelum ni masa saya buat portable solar power bank ni, saya gunakan 2 biji bateri SLA 7.2 mAh. Saya gunakan 2 biji, saya sambung secara selari. Jadi total saya dapat 14.4 mAh. Tapi sebab macam saya cakap tadi, bateri ni punya DOD ataupun deep of discharge, jumlah yang kita boleh guna hanyalah 50%. Jadi walaupun dengan 2 biji bateri, kita cuma ada 7.2 mAh. Jadi kalau 12 volt dah ada dengan 7.2 mAh, kita cuma ada 86.4 watt-hour saja. Walaupun dengan menggunakan 2 biji bateri. Katakanlah selepas ni kita upgrade pada bateri lithium ion phosphate, kita ambil sebiji 10 mAh, kita letak 2, sambungkan secara selari. So kita akan dapat 12 volt darab dengan 20 mAh, kita akan dapat 240 watt-hour. Dan dengan 240 watt-hour tadi, katakanlah kita nak discharge hanya 90% sebab kita nak jaga jangka hayat bateri ni, katakanlah kita cuma akan guna 90%. 240 watt-hour ni, kalau kita nak guna hanya 90%, so kita akan ada sebanyak 216 watt-hour. Memang banyak perbezaan. Tapi untuk hari ni kita tak dapat nak test kita punya solar charge controller ni sebab sekarang pun masih hujan lagi, hari pun makin mendung. Dalam next video saya akan share lah macam mana performance solar charge controller ni. Kita akan tengok sama ada sesuai ataupun tak, ataupun berbaloi atau tak kita gunakan solar charge controller yang murah macam ni. Dan harap berbaloi lah, dan kita boleh menjimatkan kos. Dalam video seterusnya nanti saya akan update tentang penggunaan solar charge controller ni. Okay, sampai setakat sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Komponik Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.